Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi Ustaz Syarizan Daud dalam Mutunggu Aku Tanya dalam channel YouTube kita. Harapnya semua orang boleh mendapat apa yang kita kongsikan, apa yang ditanya melalui social media, Facebook, Instagram, Twitter semua, dan insya-Allah saya akan cuba jawab semua persoalan-persoalan yang terbuku dalam fikiran kita, sama-sama kita rungkaikan sekadar yang saya mampu insya-Allah. Minta maaf kalau ada kekurangan, salah silap tu. Minta maaf banyak dan saya akan sentiasa perbaiki hari demi hari. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Suma amma ba'd. Hari ni kita nak jawab untuk episod kali ni ada soalan daripada Twitter. Apakah sah air wudu seorang muslimah, mana perempuan Islam, perempuan menyentuh perempuan yang non-muslim? Okey, pertama sekali kita ingat dalam mazhab Syafi'i, kaul yang muktamad, pendapat yang paling tinggi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah lelaki sentuh perempuan, tak kiralah muslim ke tak muslim ke, asalkan dia berlainan jantina, hukumnya batal wuduk. Tu clear lah. Syaratnya dia bukan mahram, orang yang tidak haram dikahwini. So orang yang haram dikahwini, adik-beradik, mak ayah kita, walaupun berlainan jantina, itu kita fahamlah, sentuh tak batal. Tapi kalau berlainan jantina dan bukan mahram, berarti orang ni kita boleh kahwin, so hukumnya adalah membatalkan wuduk berdasarkan ayat dalam surah Al-Maidah, wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dalam ayat 6 surah Al-Maidah, Allah kata apa-apa perkara lah, kalau kamu berjunub maka kamu hendaklah mandi, kalau kamu sakit atau musafir ataupun dalam keadaan kamu keluar daripada buang air dan sebagainya, ataupun kamu menyentuh wanita, maka kalau tak jumpa air maka gunalah tayamum. So erti katanya menyentuh wanita ni boleh membatalkan wuduk, menyebabkan kita kena berwuduk balik. So dalam kes kaul muktamad mazhab Syafi'i, berlainan jantina bukan mahram, batal wuduk. Tapi dalam soalan ni, macam mana seorang muslimah, jantina sama, perempuan dengan perempuan, tapi seorang muslim dengan seorang lagi tak muslim. So jawapannya dalam pandangan mazhab Syafi'i dan kebanyakan mazhab yang lain mengatakan bahawa tidak membatalkan wudu sebab dia sama jantina yang berlainannya pada agama. Apakah benar aurat bagi seorang wanita muslim haram bagi wanita non-muslim untuk melihatnya? Okey. Ini pun lebih kurang macam tadi juga. Clear dalam mazhab, dalam mazhab semua mazhab kita, dalam pandangan agama kita, aurat wanita ni dia mesti jaga daripada pandangan lelaki. Begitu juga aurat lelaki kena jaga daripada pandangan wanita. Itu hukum aurat. Begitu selagi ada orang lain tengok kita, selagi itulah kita kena tutup aurat. Itu hukumnya. Maksudnya, kalau mudah fahamnya, kalau dah tak ada dalam dunia ni orang, tinggal kita je seorang, kan? Kita berjalan ke KLCC seorang-seorang, tak ada orang dah. Masa tu aurat dah tak wajib ditutup. Tapi macam mustahil lah kan benda tu berlaku kan. Nak katanya aurat ini wajib ditutup bila mana ada orang melihat. So kita dalam toilet tak wajib tutup, tapi digalakkan tutup. Dan tempat yang memang dah tertutup, so kita tak wajib lah. Kalau kita semua nak kena pakai baju nak mandi, payah pula kan. Maka sebab itu ada orang dia ada sifat malunya, walaupun tak ada orang tengok, tapi dia tahu Tuhan tengok. Malaikat ada makhluk-makhluk lain yang kita tak nampak dia, tapi mereka nampak kita. Maka dia tutup juga walaupun tak wajib tutup. Sunat saja tutup aurat di tempat yang tertutup yang tak ada orang yang nampak. Okey, so semua orang clear aurat ni kena tutup. Lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki, memang kena tutup aurat. So dalam kes tutup aurat ni, kita kena tengok ada aurat antara mahram dengan bukan mahram. Panjang sikit jawapan kita ni. Okey, aurat antara mahram, contoh adik-beradik, lelaki dengan perempuan, adik-beradik. Lelaki antara pusat dengan lutut, macam biasalah. Mana kawasan kemaluan dia atas pusat, bawah lutut. Kalau ikut mazhab Syafi'i, atas pusat, bawah lutut, dia kena tutup lah. So perempuan, adik-beradik perempuan dia tak boleh tengok aurat lelaki dia. Adapun perempuan juga dengan lelaki dia sama juga, antara pusat dengan lutut. Ini bagi mahram. Tapi kita menggunakan pandangan yang lebih kuat, bukan sekadar pusat dan lutut, tapi daripada bahagian atas sekali. Tak adalah orang buat pusat dengan lutut kan, perempuan dalam rumah macam tu, tak ada orang buat, nanya nanti. So dengan apa yang berlaku hari ni, tetap juga kena tutup. Jangan seksi dalam rumah sebab banyak kes berlaku, haruan makan anak lah, adik-beradik, macam-macam kes sangat sebab macam-macam pengaruh-pengaruh yang menyebabkan banyak benda sosial yang berlaku dalam rumah tangga, walaupun dengan adik-beradik, mak dengan ayah, nenek dengan cucu juga boleh berlaku. Maka tutuplah juga aurat sebaik-baiknya. Itu mahram. Kalau aurat bukan mahram pula, lelaki dengan perempuan lain yang bukan mahram dia sama pusat dengan lutut, tapi lebih baik tutup lebih banyak, lebih
tangan panjang tu lebih baik. Adapun perempuan yang bukan mahram, aurat dia daripada hujung rambut sampai hujung kaki, melainkan muka dan kawasan tangan, kawasan pergelangan, tapak dan juga belakang. Sampai sini lah kawasan pergelangan tangan. Okey, itu aurat mahram dengan bukan mahram dalam yang sama agama. Adapun yang bukan sama agama, macam mana? Lelaki dengan perempuan yang bukan Islam, so sama juga pusat dengan lutut. Tapi kalau perempuan yang bukan Islam, tidak dibenarkan untuk melihat aurat perempuan muslimah, walaupun dia sama jantina. Kalau muslimah dengan non-muslim lelaki, itu confirm lah sama, lelaki kena tutup juga daripada hujung rambut sampai hujung kaki, melainkan muka dengan tangan, dengan pergelangan tangan. Itu kalau muslimah dengan non-muslim, dengan lelaki yang bukan Islam. Tapi kalau muslimah, perempuan muslim dengan perempuan yang bukan muslim, auratnya sama macam dengan lelaki muslim, ataupun dengan mana-mana lelaki lah, muslim atau non-muslim. Berarti dia kena tutup daripada atas sampailah kepada bawah. Sebab berbeza. Dekat sini dia beza sikit saja. Boleh sentuh, tak ada masalah. Perempuan muslimah dengan perempuan yang bukan muslimah, berbeza agama, boleh sentuh, boleh salam, tak ada masalah. Cuma aurat saja yang dia kena tutup, walaupun even depan perempuan yang bukan muslimah. So bukan dengan lelaki je, yang bukan muslimah pun dia kena tutup. Sebab tu siapa yang ada kawan yang duduk satu hotel ke apa, contoh yang dia pergi outstation, ada kerja kat luar, dia stay satu hotel, dia still kena jaga out. Begitu juga yang pergi salon dan seumpamanya, tetap juga kena jaga aurat. Ini pandangan yang kuat dalam mazhab kita sebenarnya. Alright. Ustaz, saya bekerja dengan orang bukan Islam. Demi menjaga hati dan air muka, saya terpaksa mendekati tukang ramal yang dibawa oleh bos saya. Adakah saya dikategorikan sebagai menyekutukan Allah? Pertama sekali, iman ini adalah apa yang ada dalam hati. Pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW dulu. Ini kita cerita pasal iman, kita belum cerita pasal nak pergi tukang ramal ni. Yang mana bila mana Sumayyah dan juga Yasir, dua orang suami isteri ni, dia ada seorang anak namanya Ammar. Mak ayah ni kerana dia beriman dengan Nabi SAW, maka pembesar-pembesar Mekah, Quraisy pada masa tu seksa mereka dua orang ni sampai mati. Seorang ni dijolok mata, seorang lagi disula kan, tengah-tengah padang pasir. Mereka diseksa dengan sangat kuat, sangat dahsyat sebab beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW. Ammar bin Yasir ni, bila mana dia tengok mak ayah dia kena macam tu, so Ammar ni hampir kena seksa ni. So bila mana Abu Jahal, Abu Lahab semua tanya Ammar, kamu nak buat apa? Kamu nak beriman dengan Muhammad dalam keadaan dua orang ni dah diseksa? Maka Ammar punya takut, dan akhirnya Ammar takut dan dia kata, okey, aku tak beriman kepada Allah, tapi aku beriman kepada Lata, pada berhala, kepada Uzza, berhala yang ada. Tapi hatinya dia tak bersetuju dengan tu, tapi kerana dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kes dia takut kena seksa, tapi dalam keadaan dia terpaksa mengaku yang dia mengikut berhala, tapi sebenarnya dalam hatinya kata dia tak membenarkan berhala tu, yang dia benarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. So saya nak cuba kaitkan dengan soalan tadi. Demi nak menjaga air muka bos dan sebagainya, bosnya bukan Islam. Kalau bos Islam memang kita tak boleh lah, tak ada kompromi lah. Sebab ni Islam, memang dah tahu Islam memang larang apa-apa melibatkan ramalan, apatah lagi yang pergi jumpa untuk bomo dan sebagainya, dan benda ni masih berlaku sampai hari ni, memang kita tak nafikan. So kita memang tak boleh, sama-sama Islam tak boleh, bos tak bos, okey. Tapi kalau yang bukan Islam, mereka setuju dengan pandangan tu, mereka boleh pakai tangkal ke, mereka setuju boleh ada ramalan, horoskop ke, pergi jumpa tukang tilik ke. So kita yang jadi staff ni terpaksa bawa bos ke, atau terpaksa ikut dia ke, dalam keadaan kita tidak bersetuju perkara tersebut. Hati kita kontra dengan apa yang diamalkan, dan kita tak percaya apa yang dibawa atau apa yang dipercayai oleh bos yang bukan Islam tadi. Dalam keadaan kita tidak percaya, pergi okey lagi, percaya tu yang kita tak percaya. So dalam konteks ini, jaga air muka tadi, dalam keadaan dia bekerja pula, maka dia tak ada pilihan. Kalau dia ada pilihan, kalau dia boleh bercakap, hubungan baik dia dengan bos, dia boleh bercakap, bos, saya agama Islam, kami tak dibenarkan untuk terlibat dengan perkara macam ni. Bos nak pergi, bos pergilah, tapi bos ajaklah siu dia okey kot, saya macam tak okey lah. Ni contohlah, kalau kita boleh slow talk dengan bos kita, tu lebih baik. Tapi kalau kita tak ada pilihan, kita memang satu-satunya driver atau staff yang kena
iring bos kita dan kadang kita tak membenarkan, tak setuju dengan apa yang dilakukan, maka kita tak ada pilihan, maka kita pergi dalam keadaan kita tidak terlibat dengan perkara syirik tersebut. Jangan lepas pergi kita pula yang beria pula kan, minta tolong tilik kita pula, kita pula yang mengadu nasib kita. Janganlah pula kita terlibat macam tu. Tiba dia naik syekh pula, dia pula mengalahkan bos. Ini masalah. So jangan terlibat dengan perkara macam ni. Dalam hadis Nabi pernah mengatakan, man ata kahinan fasaddiquhu bima yaqul lam tuqbal salatahu arba'ina yawman. Siapa yang pergi jumpa tukang ramal, kahin, tukang tilik, tukang sihir macam ni, fasaddiquhu, kemudian dia membenarkan, dia mengiyakan apa yang orang tu cakap. Orang tu kata macam ni, dia pun iyalah, betul lah. Dia membenarkan apa yang orang tu kata, lam tuqbal salatahu arba'ina yawman. Tidak diterima solatnya 40 hari. So tolong hati-hati kita orang Islam, kita beramal, kita beribadat, takut Allah reject amal ibadat kita, solat kita, sebab kes kita percaya kepada ramalan, kepada tilik nasib ni. So saya rasa ni kot 3 soalan daripada Twitter yang kita boleh jawab dalam episod kali ini. Nanti insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi dalam episod-episod akan datang. Terus like, subscribe dan juga share rancangan kita pada hari ini. So jumpa lagi dalam Mu Tunggu Aku Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.